Sambungan bab yang ke-19, zikir pagi dan petang. Dalam kitab Ibnu Sunni daripada Muhammad bin Ibrahim, daripada ayahnya radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan kami dalam satu pasukan sariyah dan memerintahkan kami supaya membaca ayat ini pada waktu pagi dan petang. Nabi hantar satu rombongan, Nabi pesan setiap rombongan kena baca ayat ini pagi dan petang. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Surah Al-Mu'minun ayat 115. Apakah kamu menyangka bahawa kami ciptakan kamu ni wahai manusia, kata Allah, sia-sia, dan kamu tidak akan kembali kepada kami? Ini ayat ni supaya kita ingat bahawasanya kita ada misi dalam kehidupan. Misinya ialah ibadatullah, mengabdikan diri kepada Allah. Maka kami pun membacanya sehingga kami mendapat harta rampasan perang dan pulang dengan selamat. Ayat ni kalau ayat boleh pakai kalau kita nak selamat. Fahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Khasnya bila bertemu dengan musuh. Ayat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada para sahabat dalam satu rombongan peperangan syariah. Dalam kitab itu juga kami riwayatkan daripada Anas radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini pada pagi dan petang hari, iaitu doa Allahumma inni as'aluka min faj'atil khair wa a'udzubika min faj'atil syarr. Ya Allah, aku memohon kepadamu daripada kebaikan yang datang secara tiba-tiba, dan aku minta berlindung denganmu ya Allah daripada keburukan yang datang secara tiba-tiba. Kalau boleh kita nak sentiasa kebaikan itu datang walaupun yang kita tidak rancang. Dalam kitab itu juga kami meriwayatkan daripada Anas, yakni kitab Ibnu Sunni. Ibnu Sunni ni adalah satu kitab zikir pagi dan petang, zikir yaumi wal lailah, zikir siang hari dan malam. Ibnu Sunni meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah, ma yamna'uka an tasma'i ma usiki bih taqulina idza asbahti wa idza amsayti ya hayyu ya qayyum bika astaghith fa aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Rasulullah berpesan kepada Fatimah, wahai Fatimah, dengarlah pesananku ini. Kamu kena sebut setiap pagi dan petang, ya hayyu ya qayyum bika astaghith. Wahai Tuhan yang maha hidup, yang maha dekat, denganmu aku minta tolong. Fa aslih li sya'ni kullah, maka engkau peredukkan keadaanku semuanya. Wala takilni ila nafsi tarfata 'aini, dan jangan engkau serahkan nasib aku ni, diri aku pada diri aku sendiri walaupun sekadar sekelip mata. Maknanya jangan engkau berlepas diri daripada kita ni. Kalau dengan kerja kita tak boleh buat apa. Kalau tanpa bantuan Allah, Allah tak. Nabi pesan pada kita doa, jangan sampai kita ni berasa kita cukup dengan diri kita walaupun sekelip mata. Kita mesti sentiasa bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah, ya hayyu ya qayyum bika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Dalam kitab itu juga kami riwayatkan dengan sanad yang dhaif daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ada seseorang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa dia ditimpa musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul idza asbahta bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali fa innahu la yadhhabu laka syai'. Orang tu ngadu kepada Nabi, dia ni ditimpa musibah. Nabi kata, pada waktu pagi kamu bacalah zikir ini, bismillah, dengan nama Allah, ala nafsi, atas diriku, wa ahli, atas keluargaku, wa mali, dan atas harta benda. Bismillah ala nafsi wa ahli wa mali. Kan? Kalau dia buat perkara tersebut, pasti tidak akan hilang apa yang dimiliki olehnya. Dia pun mengamalkannya dan musibah itu lenyap daripadanya. Dalam Sunan Abu Ibnu Majah dan kitab Ibnu Sunni, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha berkata, pada waktu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
Ummu Salamah kata pagi-pagi Nabi biasa baca doa ni. 3 benda Nabi minta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku minta padamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amal usaha yang diterima. 3 perkara Nabi SAW berdoa di awal pagi. Dalam kitab Ibn Sunni, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Man qala idza asbah, Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin, فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة 3 مرات إذا أصبح وإذا أمسى كان حقا على الله تعالى أن يتم عليه نعمته. Kata Nabi SAW, siapa yang apabila dia berada pada waktu pagi dia baca zikir, Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma ni'mataka alayya wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. 3 kali pagi dan petang Allah Ta'ala akan menyempurnakan baginya nikmat. Apa makna zikir tersebut? Allahumma inni asbahtu minka, Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin. Ya Allah, berpagi-pagi aku ini di dalam nikmat dan kesejahteraan dari sisimu dan juga perlindungan. Maka kau sediakan nikmatmu kepada, begitu juga kesejahteraan dan perlindungan kepadamu di dunia dan di hari akhirat. Siapa yang baca zikir ni 3 kali pagi dan petang, Allah Ta'ala akan sempurnakan untuknya nikmat. Dalam kitab At-Tirmidzi dan Ibn Sunni, Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ma min sabahin yusbihul ibad fihi illa munadi yunadi subhanal malikil quddus. Kata Nabi SAW, bila terbit dia waktu pagi, bila mana manusia berada pada waktu pagi, ada makhluk malaikat Allah Ta'ala yang ditugaskan untuk menyeru Subhanal Malikil Quddus. Malaikat ni seruan dia pagi-pagi, Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus, Maha suci Tuhan yang mempunyai kerajaan yang lagi maha suci. Allah Ta'ala yang mempunyai kerajaan yang besar lagi maha suci. Dalam kitab Ibn Sunni, Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man qala idza asbaha wa idza amsa rabbi Allah tawakkaltu alaihi la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim la ilaha illa Allahul aliyyul azim ma syaa Allah kan wa man lam yasha lam yakun a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in 'ilma thumma mata dakhala al-jannah. Kata Nabi SAW, siapa yang bila berada pada waktu pagi dan apabila berada pada waktu petang, dia baca doa, Rabbi Allah, Tuhan aku Allah, tawakkaltu alaihi, aku bertawakal padanya, la ilaha illa hu, tiada Tuhan melainkan dia, alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal, wa huwa rabbul arsyil azim, dialah Tuhan yang memiliki arsy yang maha besar. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Al-Ali yang maha tinggi, Al-Azim yang maha hebat. Ma syaa Allah kan, apa yang Allah Ta'ala kehendaki akan berlaku. Wa man lam yasha' lam yakun, apa yang dia tidak kehendaki tak akan berlaku. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, aku tahu bahawa Allah Ta'ala berkuasa di atas segala sesuatu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, ilmu Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Dia baca zikir ni pagi dan petang, kemudian dia mati hari itu masuk syurga. Allah ni dia akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca sikit je. Habiskan. Bab ni panjang. Bab ni panjang. Kan. Berapa kali kita baca tak habis zikir pagi dan petang. Banyak orang kita. Banyak mana kita zikir pagi dan petang. Banyak orang zikir pagi ni. Kan? Segan Ustaz. Tapi kita tak zikir pagi dan petang. Bab ni saja kat 2 minggu saja. Banyaknya zikir Nabi ada. Imam Nawawi kata kalau kamu tak boleh baca semua, baca satu pada 2. Tapi kita satu pun tak boleh nak kami punyalah sibuk kita. Nanti Allah Ta'ala kata sibuk dengan aku dunia, aku akan sibuk dengan akhirat. Aku fikir nanti Allah Ta'ala jawab itu pada kita. Waktu kita dunia kita jawab sibuk. Nanti bila di
di akhirat kita minta tolong dengan Allah, ya Allah tolong aku, Allah Ta'ala kata aku sibuk. Bukan kita gitu. Dalam kitab Ibn Sunni, Anas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyazu ahadukum an yakuna ka Abi Damdam." Qalu wa man Abu Damdam ya Rasulullah? Qala kana idza asbah, Allahumma inni qad wahabtu nafsi wa 'irdi lak, fala yaslimu man syatama wa la yadhlimu man zalama wa la yadribu man daraba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak bolehkah kamu jadi macam Abi Damdam? Abi Damdam. Lalu sahabat tanya, siapa dia Abu Damdam ya Rasulullah? Apa dia ni? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Damdam ni bila dia berada pada waktu pagi, dia akan baca zikir ini. Allahumma inni wahabtu nafsi wa 'irdi lak. Ya Allah, aku serahkan jiwa aku dan juga segala maruahku padamu ya Allah. Maka jangan ada orang yang mencela, jangan ada orang yang menzaliminya, jangan ada orang yang memukul. Dia serahkan segala pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Ibn Sunni, Abu Darda radhiyallahu taala anhu berkata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, man qala fi kulli yawmin hina yusbih wa hina yumsi, hasbi Allahu la ilaha illa hu, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Ustaz Ahmad biasa dalam aikid, hasbi Allahu la ilaha illa hu, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Ini biasa kan, saya tak pandai ikut dia. Tapi ini biasa dalam aikid. Dia baca di pagi dan petang 7 kali. Dia baca 7 kali. Kafahu Allah Ta'ala ma hammahu min amri dunya wal akhirah. Allah Ta'ala akan mencukupinya apa yang diinginnya daripada urusan dunia dan akhirat. Allah Ta'ala akan cukupkan bagi. 7 kali dia baca zikir ni pagi-pagi dan petang. Dalam kitab At-Tirmidzi dan Ibn Sunni dengan sanad yang dhaif daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a hamim al-mu'min ila wa ilayhi al-masir wa ayat al-kursi hina yusbih hufidha bihima hatta yumsi, wa man qara'a bihima hina yumsi hufidha bihima hatta yusbih. Nabi sebut siapa yang baca hamim, surah Ghafir ataupun surah Mukmin, dia baca surah tu dan dia baca ayat kursi pada waktu pagi, dia akan dipelihara oleh Allah Ta'ala sampai petang. Kalau dia baca dua ayat ni tadi, pada waktu petang, dia akan dipelihara sampai pada waktu pagi. Dalam kitab Ibn Sunni, Talq bin Habib radhiyallahu berkata, seseorang menemui Abu Darda dan berkata, wahai Abu Darda, rumahmu terbakar. Satu hari tengah Abu Darda duduk di satu tempat, tiba-tiba datang orang berkata, Abu Darda, rumahmu terbakar. Lalu Abu Darda menjawab, Allah tidak akan melakukan itu dengan doa yang aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang mengucapkan pada waktu pagi pasti tidak akan ditimpa bencana sehingga petang. Dan siapa mengucapkannya pada waktu petang pasti tidak akan ditimpa bencana sampai pagi. Aku baca zikir di pagi, mustahil rumah itu terbakar. Apa doa itu? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, alayka tawakkaltu, wa anta rabbul arshil azim, ma syaa Allah kan, wa man lam yasha' lam yakun, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Dia baca dah pagi ni. Ada orang datang, dia tahu rumah dia terbakar. Abu Darda kata, tak akan terbakar rumah. Lalu dia pun ramai-ramai pergi kepada orang yang kata rumah dia terbakar. Dia pergi, dia tengok sekeliling, rumah dia terbakar, rumah dia tak ada juga. Abu Darda, rumah dia, sekeliling lain terbakar, rumah dia tak ada. Maknanya keberkatan doa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau lah Tuhan, la ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau. Alaika tawakkaltu, kepadamu aku bertawakal. Wa anta rabbul arshil azim, engkau Tuhan yang memiliki arasy yang besar. Masya Allah kan, apa yang Allah Ta'ala kehendaki akan berlaku, akan pasti berlaku. Wa man lam yasha' lam yakun, apa yang Allah Ta'ala tidak kehendaki tidak akan berlaku. Wala hawla wala quwwata illa billah, tidak ada kekuatan daya usaha melainkan dengan Allah
Al-Aliyyil Azim, yang maha tinggi lagi maha hebat. A'lam, aku mengetahui, anna Allah ala kulli syai'in qadir, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada keburukan diriku sendiri. Wa min syarri kulli dabatin anta akhidun bi nasiyatiha, dan aku minta berlindung denganmu daripada keburukan binatang-binatang yang melata di atas muka bumi yang engkau pegang ubun-ubunnya. Inna Rabbi ala siratin mustaqim, sesungguhnya Tuhanku berada di atas jalan, berada di jalan yang lurus. Zikir ini dibaca, ya, kan dia mampu untuk dengan izin Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dunia dan akhirat, sebagaimana yang berlaku kepada Abu Darda. Wallahu ta'ala alam. Habis kita bab yang ke-19, iaitu bab zikir pagi dan petang. InsyaAllah kita akan masuk pada tajuk yang berikutnya. Wallahu hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek balik.